Kelam kabut dia bunyi dia. Dia tidak tenang. Nabi SAW tidak begitu, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW tidak terburu-buru. Walakinnahu, tetapi baginda SAW kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Nabi SAW menuturkan perkataan-perkataan yang terang, lagi sebutir-sebutir. Faslin tu maknanya sebutir-sebutir. Jadi kita, maknanya Nabi tak ada rap lah, senang cerita. Kalau rap ni dilanjutkan, Bodoh-bodoh tu yang pada tu bertangkai, kalau penjelembu tak berhenti badan berasai. Tu rap lah tu. Jadi dia sebutir-sebutir. Kerja lobak, kerja lembu, tuai pati, tiga takai. Kalau kodoh kau penjelembu tak berhenti badan berasai. Ini perbilangan orang tua-tua dari sembilan. Itu tak payah kita bincang lah di sini. Kita boleh bincang pada waktu lain. Yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana kita menuturkan, sebagai seorang yang dikatakan da'i, Nabi SAW menuturkan perkataan baginda itu satu-satu dengan suara yang terang. Tapi tak semestinya lantang. Seseorang ingat kalau suara terang ni mesti lantang, mesti volume tinggi. Dah. Cuba tuan-tuan tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri menyampaikan ceramah. Tak pernah suara tinggi. Dah. Tapi kita boleh amati perkataan dia satu per satu. Sebutir. Jadi mengikut kaedah Nabi SAW, yahfazuhu man jalasa ilaihi. Seperti tergopoh-gapahnya percakapan kamu. Kerana perkara ini mewariskan kesamaran kepada para pendengar dan sukar untuk memahami dan mengingatinya. Kerana Allah SWT pun menyebut di dalam Al-Quran, warattalnahu tartila, kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Nabi SAW sebenarnya nak cuba baca semua ayat Quran tu sekalipun, kerana takut lupa. Maka Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala kata baca Quran ni warattalnahu tartila, bacalah sebutir-sebutir, jangan kelang kabut. Kalau kelang kabut payahlah hafal. Sebutir-sebutir. Jadi pada tuan-tuan perempuan kalau nak menghafal Al-Quran, hafallah sebutir-sebutir. Jangan ambil satu buku nak hafal satu masa. Tak. Tengok kepada kemampuan kita. Kita ni dah usia, awak dah usia, dah otak, dah tua dah. Banyak memori yang hilang, banyak ingatan yang kelabuasan. Dah hafal ayat Quran, jadi tak boleh sekali baca. Secara beransur-ansur, habis sikit-sikit, habis surah yang mudah, mula-mula ayat azim. Ayat azim dah hafal semua, baru kita pergi kepada surah-surah dalam juzuk Amma, surah Al-Lail, surah Asy-Syams, surah Al-Balad, akhir sekali surah An-Naba. Bertaksir bertahap-tahap kan? Dan ia pasti memakan masa. Jadi itu dia tuan. Nabi SAW pun Allah Ta'ala kata, cadangkan kepada Nabi, warattalnahu tartila, warattil tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, satu-satu. Jangan baca laju, baca biasa lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tenang dia. Tak tergesa-gesa. Jadi itu yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Baginda bercakap secara jelas dan orang yang duduk bersama baginda boleh menghafalnya. Jadi sahabat-sahabat yang duduk bersama Nabi ketika Nabi menuturkan hadis-hadis itu boleh menghafal hadis itu. Kerana Nabi menyebutnya sebutir satu-satu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Mungkin itu agaknya ya, yang dimaksudkan oleh orang kitab. Dia tak laju sebutir. Innamal a'malu binniyat. Innama likulli imri'in ma nawa. Itu contoh kan. Jadi kita baca hadis tu terang. Biar beli pun pandai. Ajar kita cakap biar terang. Cakap biar terang. Jangan tak terang, tak jelas, kamu orang tak faham. Wallahu rasuluhu a'lam. Contoh yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan, mengulangi perkataan yang diucapkan baginda sebanyak 3 kali. Kenapa? Litu qala anhu, supaya sahabat-sahabat yang mendengar itu boleh mengingati hadis tersebut. Nabi ulang 3 kali. Ada ketika-ketika Nabi mengulang satu perkara itu lebih dari sekali. Dan ada ketikanya lafaz hadis itu berbeza. Kali pertama dengan kali kedua, kali ketiga perkataan dia lain-lain. Macam mana ustaz? Takkanlah semua salah, takkan semua betul. Jadi kita jawab ialah Nabi SAW menuturkan satu perkara, ada kala dia menggunakan uslub yang berlainan, mengikut masa, keadaan dan tempat. Tapi ia ni merupakan satu benda tu lah. Macam saya pun, bila saya kata kitab usul Mu'allim ni di lain tempat sampai bab ni sama je isi dia, tapi perkataan saya lain. Entah lagi Nabi SAW memang Allah Ta'ala jadikan kita. Zahir memang ada seolah-olah pertentangan, tapi sebenarnya ia lengkap melengkapi. Wallahu a'lam. Baik. Qala Abu Isa hadza sahihun hasanun sahihun gharibun. Kata Abu Isa seorang perawi hadis, hadis ini hasan sahih. Apa pada hasan sahih? Abu Isa At-Tirmizi, ya, nama Abu Isa itu Abu Isa At-Tirmizi. Dia mengatakan hadis ni hadis hasan sahih. Hasan dari satu jalan perawi dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Dia melengkapi, ya. Tak ada masalah. Gharib perawi hadis ni tidak masyhur. Dia lawan pada masyhur. Gharib tak popular, masyhur popular. Lawan masyhur, mutawatir, masyhur, aziz, gharib. Gharib ni tak popular hadis ni, tak ramai yang tahu. Sahabat-sahabat pun tak ramai yang tahu. Sampai pada peringkat perawi seterusnya pun tak
betul hadis. Tapi setiap lelaki, individu yang merawikan hadis ini bila diselidiki pribadi mereka bersih. Jadi hadis itu otomatik, bukan hadis dhaif ataupun hadis maudhu. Dia hasan.